Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Salam. pada malam ini kami akan menganjurkan program Bual Bicara bersama Ustaz Amin bin Bakar sebagai panel jemputan kami bagi kerja khusus GPIM 1022 Pendidikan Islam. Jadi terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Hanis Afrina binti Muhammad Syukri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abid Haidar bin Muhammad Rizal, pelajar PPI SIP, IPG Kampus Pulau Pinang, mengambil kos Bila bercakap bagi nampak muka penuh. Bagi nampak muka penuh. Alright. Nama saya Muhammad Syabir Syahmi bin Nujasmi, pelajar PPI SMP Kampus Pulau Pinang, kos TESEL. Tadi nama Pertama sekali Syabir Syahmi, yang seorang lagi nama apa? Saya tak dengar tadi suara dia. Syabir. Dah ada yang Syabir dengar. Sebelah kamu tu. Nama saya Muhammad Abid Haidar Abid bin Muhammad Johar Rizal. Abid. ABID. Yes. Alright. Abid. Okay. Pertama sekali saya ingin berterima kasih kepada Ustaz Amin bin Bakar kerana menerima jemputan kami. Izinkan saya memperkenalkan sedikit latar belakang tentang Ustaz Amin. Beliau pernah berkhidmat di bahagian teknologi pendidikan negeri Kedah dan juga seorang mentadbir yang masih aktif sehingga kini, dan beliau juga merupakan seorang pendidik dan juga merupakan bekas guru sekolah rendah saya. Dalam program Bual Bicara ini, kita akan mendengarkan pandangan Ustaz Amin tentang isu penting iaitu bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah mampu membentuk peribadi Muslim, terutamanya bagi remaja dan pelajar IPT. Saya yakin pemikiran dan pandangan beliau akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Ini adalah kesempatan untuk kita belajar dan memperdalam pemahaman kita tentang agama dan nilai-nilai yang dapat membantu kita menjadi individu yang lebih baik dan masyarakat yang lebih harmoni. Jadi silakan Ustaz Amin untuk memberi sepatah dua kata tentang tajuk kerja khusus kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammin bil khair, la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, terlebih dahulu terima kasih kepada Ustazah Hanis, Ustaz Syabir dan Ustaz Muhammad Abid. Alhamdulillah, kalian adalah pewaris bagi generasi yang akan datang sebagai pendidik dan pendakwah yang akan mendokong pelaksanaan sunnah pada masa akan datang sesuai dengan zaman kami. Alhamdulillah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjadi seorang pendakwah dan pendidik sesuai dengan zaman, sebagaimana Sayyidina Ali kata, didiklah sesuai dengan zamannya. Jadi zaman Ustaz ni, zaman di penghujung yang Ustaz duduk sekarang ni adalah zaman penghujung orang panggil Alpha. Dia dah masuk ke dalam bahagian AI, teknologi AI. Jadi macam mana kita nak gembelingkan pendidikan Islam supaya anak-anak kita ini merasa hati. Dia rasa aku ni hebat bila menjadi orang Islam. Aku berasa sayang dengan Islam yang aku anuti. Jadi kita sebagai seorang pendidik ni, kita perlu mainkan peranan yang cukup penting, yang cukup tinggi supaya lahirnya generasi bersama dengan teknologi dan mereka terus mengamalkan, menghayati, mendalami dan merasa senang ketika mana mereka berada di dalam Islam. Yang itu yang kita nak, supaya generasi akan datang ini pewaris, sebagaimana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima
kitaballahi wa sunnatin nabihi. Sebagaimana sadaqa Rasulullah SAW, sebagaimana yang kita faham ketika mana Rasulullah SAW bersabda, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu pegang padanya, lan tadillu. Lan tu bermaksud tidak akan sesat. Maksudnya duduklah di zaman mana pun kamu tidak akan sesat apabila kamu memegang dua yang perkara yang aku tinggalkan. Iaitu yang pertama Al-Quran dan yang kedua As-Sunnah, dan sesuailah dengan tajuk kita yang akan kita bincang sebentar lagi lebih dalam. InsyaAllah itu untuk round pertama, dan saya serah kembali kepada Ustazah Hanis Afrina binti Yumat Syukri. Okey, kita akan masuk ke soalan pertama daripada sahabat saya, iaitu saudara Abid. Abid, silakan bertanya soalan. Okey Ustaz, saya ingin bertanya tentang pendapat Ustaz. Kebanyakan kita Malaysia ni tidak terlepas daripada arus pemodenan daripada barat ataupun pemodenan teknologi terkini. Pada pendapat Ustaz, dengan adanya pemodenan yang berlaku di Malaysia ini, adakah Al-Quran dan As-Sunnah masih diamalkan dengan utuh di Malaysia? Baik, Alhamdulillah, terima kasih pada Muhammad Abid tadi yang tanyakan soalan yang baik, dan soalan yang baik itu datang dari orang yang baik. Alhamdulillah, bagi pendapat saya sebagai seorang pendidik yang menceburkan diri dalam bidang dunia pendidikan ni selama 23 tahun, daripada Hanis prasekolah sampailah menjadi generasi saya yang seterusnya. Bila prasekolah ni faham lah kan, daripada kecil saya didik sampailah sekarang. Alhamdulillah, perkembangan daripada generasi dulu sehinggalah ustaz bergerak daripada guru biasa, guru agama pendidikan Islam, ustaz bergerak menjadi guru cemerlang pendidikan Islam. Kemudian ustaz dinaikkan pangkat ke penyelia kanan moral dan civic di Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Kemudian ustaz menjawat jawatan sebagai guru penolong kanan core curriculum. Kemudian ustaz dilantik menjadi guru besar. Sekarang guru besar di Sekolah Kebangsaan Seri Bayu, Baling. Jadi daripada ustaz berada di bawah sehinggalah ustaz menjadi seorang pentadbir, ustaz melalui semua zaman. Maksudnya daripada didikan, daripada prasekolah sehinggalah anak murid ustaz yang bertempiaran di luar sana. Baik, apa yang ustaz nak kongsikan ni ialah, yang ustaz panjang lebar ni ialah, apabila seseorang guru pendidikan Islam ini dia melaksanakan tugasnya, contoh kita ni sebagai seorang pendidik yang menjunjung tinggi, sebab kita seorang ustaz dan ustazah, siapa lagi yang nak mengamalkan pendidikan Islam, siapa lagi yang nak menyuruh anak-anak kita, siapa lagi yang nak melaksanakan tanggungjawab untuk mendidik pendidikan Islam melainkan kita sebagai seorang pendidik. Jadi semua orang berperanan, insya-Allah Malaysia akan menjadi sebuah negara Islam yang syumul. Sebab tu melalui pendekatan daripada kerajaan, tak apalah kita tengok pendekatan kerajaan, dia letakkan Islam Islam hadari, dia letak Islam madani, macam-macam dia letak semata-mata untuk melahirkan Malaysia ni sebagai sebuah negara Islam, dan memang pasti pun Islam adalah agama rasmi Malaysia. Cuma sekarang ni kita sebagai seorang pendidik mendalami sungguh-sungguh dalam bidang pendidikan kita. Nasihat saya sebagai orang tua, lah ni dah jadi tua, dah ada cucu dah. Jadi sebagai seorang tua ni nak didik, kalau kata kita pegang jawatan kita sebagai seorang pendidikan Islam, kita pegang sungguh-sungguh, kita dalami sungguh, kita cari jalan akai macam mana supaya
tertariknya murid-murid kita ni yang akan membentuk menjadi komuniti masyarakat dan akan membentuk sebuah negara yang sejahtera, sebuah negara yang menjadi Islam, yang menjadi aturan-aturan akhlak yang ada ni adalah bercerminkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, seperti mana yang Ustaz sebut tadi. Ditinggalkan dua perkara, hang duklah negara mana pun, lan tadillu ma tamassaktum bihima, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. InsyaAllah buat masa sekarang ni kita akan kita akan diletakkan di bahu kita sebagai seorang pendidik dan pendakwah untuk membawa negara kita Malaysia menjadi sebuah negara Islam yang syumul. InsyaAllah takat tu dulu yang Ustaz boleh, nanti Ustaz akan huraikan lagi insyaAllah. Okey, kita terus ke soalan yang kedua daripada sahabat saya, saudara Syabil. Syabil, boleh utarakan soalan anda kepada Ustaz. Okey, Ustaz. Soalan saya, bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah ini mampu mencegah remaja daripada kelalaian dalam media sosial kita pada hari ini? Baik. Bila bercakap tentang media sosial, sudah pasti kita tidak akan terlepas daripada Instagram, Twitter, Facebook, dan saya sendiri ada anak dara saya yang memang dia memang orang yang mahir sungguh-sungguh dalam bahasa Inggeris. Sebab apa? Sebab dia punya media sosial itu, dia berkawan dengan orang antarabangsa di luar. Anak dara saya tingkatan 5. Tahun ni dia ambil SPM. Dia kira kawan baik dia tu sampai Amerika Syarikat, kawan dia tu hantar main gitar sebiji. Mahal tu gitar tu. Sampai Malaysia. Jadi katakanlah kalaulah mak ayah dia tak bagi pedoman, panduan kepada anak-anak, dia tak dahulukan ilmu pengetahuan tentang Islam, had-had batasan, sudah pastilah media sosial ni akan mempengaruhi akhlak remaja. Jadi bagi Ustaz, yang pertama sekali tindakan kita sebagai remaja, macam Ustaz sebut tadi, yang pertama kita mesti pegang dua tu, kitab Al-Quran dan As-Sunnah, dan kita perlu amalkan. Al-Quran yang kita baca bukan sekadar untuk dibaca, tetapi kita hendaklah mengetahui makna. Dan di dalam bidang pendidikan Islam yang kita nak ajak nanti di sekolah, dia terbahagi kepada Al-Quran, dia terbahagi kepada hafazan, tafsir, dia terbahagi kepada sirah, kepada fiqh. Jadi setiap bidang yang ada di dalam pendidikan Islam tu hendaklah kita fahami, hendaklah kita hayati, hendaklah kita amalkan. Bila kita amalkan, anak-anak kita ni, dia akan jadikan kita ni sebagai role model. Ustaz pusing macam mana pun, Ustaz akan tekankan kamu sebagai seorang pendidik nanti. Sebab Ustaz menghadapi, kadang-kadang tu dia nampak macam Ustaz. Tapi bila di luar, bukan macam Ustaz. Dia nampak macam Ustazah. Tapi di luar dia tak nampak macam Ustazah. Sebab dia mengajar Quran dalam kelas, dia nampak nama Ustazah. Tapi bila duduk di luar dengan seluar sendat dia, ketat dengan seluar jin dia, tak nampak sebagai seorang Ustazah. Jadi di mana amalan tu yang dia belajar, yang dia duduk mengajar? Jadi tak ada jadi role model. Ustaz sendiri isap rokok, berbuih mulut, vape. Macam mana nak didik anak-anak? Jadi apa yang Ustaz tekankan, yang pertama sekali, kita sebagai seorang pendidik mesti amalkan dulu ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kalau boleh tu, bila kita dah jadi seorang insan yang syumul, menjadi seorang pendidik yang berakhlak, akan menjadi role model kepada anak-anak murid kita insya-Allah. Yang tu Ustaz pasti. Dan yang berikutnya, itu Al-Quran dan As-Sunnah.
Nabi SAW apabila wafat, Nabi SAW tinggalkan, dia tidak tinggalkan harta, dia tidak tinggalkan pangkat untuk kita. Tapi apa yang ditinggalkan? Yang ditinggalkan kepada kita ialah Al-Quran dan As-Sunnah untuk kita amalkan. Jadi perjuangan kita nak bertemu dengan Rasulullah SAW, kita nak ramai anak-anak kita itu yang akan anak kita esok dia akan mendoakan kita. Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. 3 perkara. Saya dah jadi tua ni, saya suka nasihat je lah. Kita buat banyak baik, tak keluar tajuk ni, tak keluar tajuk. Tapi dia aja membebel, jadilah betul. Bila anak cucu Adam tu meninggal, dia akan 3 perkara yang akan ikut kita balik. Last sekali, awwaladin salihin yad'ulah. Anak-anak yang kita ajak tu, dia menjadi anak yang soleh dan dia akan doakan kepada kita. Tuan-tuan rahmati Allah, hari ini kita nak hadiahkan pahala bacaan ini kepada Allah. Yarham ibu bapa aku dan juga guru-guru aku. Wal muallimina wal muallimat. Khususan ila ruhil marhum wal marhumah. Kita ni sebagai seorang pendidik, duduk dalam kubur ni, anak kita lahir menjadi akhlak yang terpuji macam Hanis, macam Syabil, macam Muhammad Abid. Seronok tau. Kita hidup dalam doa daripada anak yang soleh, kita berasa tenang hidup kita. Ujian yang Allah bagi, kemudian kita minta doa daripada anak-anak kita, doa. Seronok lah. Ustaz 23 tahun ni, Ustaz duk mengajar anak Ustaz ni merata api. Ustaz pernah macam-macam lah Ustaz buat. Ni 10 tahun lah. Dulu ni, tambahlah ni Ustaz jadi guru besar, apa yang Ustaz nak buat, semua Ustaz buat. Target Ustaz daripada dulu lagi, bila nak jadi guru, kita nak membentuk masyarakat supaya masyarakat mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, kita jadi role model. Apa yang Ustaz niat daripada dulu lagi, Ustaz nak jadi pemimpin sekolah. Sebab apabila kita jadi pemimpin sekolah yang paling besar, contohnya macam Ustaz dah jadi guru besar, bukan takat guru besar, sekali dengan Ustaz pun besar dah lah ni. Berat, mungkin berat dah. Jadi bila kita jadi guru besar, Ustaz didik anak-anak Ustaz di sekolah kebangsaan Seri Bayu Ustaz tu, di sekolah Ustaz tu, dengan sembahyang sunat duha. Orang tak nak buat sembahyang sunat duha, tapi Ustaz buat. Dulu tak boleh sebab Ustaz bukan pentadbir sekolah. Jadi mulakan pelajaran doa dengan doa ibu bapa. Anak-anak murid Ustaz, dia boleh doa dapat RM1. Sekolah rendah sesuai kan. Jadi pembentukan tu kamu kena ingat daripada kamu ambil ilmu, masuk IPG, kamu kena target supaya kita nak generasi yang kita lahir nanti adalah generasi berkualiti mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. InsyaAllah jadi. Ustaz buat jadi, bukti dia Hanis. Cakap tu dulu. Round kedua. Okey. Maafkan saya. Okey. Soalan yang terakhir daripada saya sendiri. Ustaz banyak kali tekankan kata pentingnya peranan seorang guru kan dalam mendidik anak murid berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kami ni bukanlah ambil jurusan pendidikan Islam ataupun bahasa Arab. Melainkan kami ambil pengajian bahasa Inggeris. Jadi adakah Ustaz rasa, walaupun kami ambil pengajian bahasa Inggeris, adakah Ustaz rasa kami ni pun berperanan dalam mendidik dan menyebarkan ajaran seperti dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Baik, soalan yang baik datang dari orang yang baik. Ustaz puji dengan keikhlasan soalan. Sebenarnya soalan yang ditanya tu jawapan ada pada diri kita. Paling mudah sekali, nama kita di IC tu, di kad pengenalan tu adalah nama Islam. Jadi bila kita Islam ni, Nabi sebut, Nabi tinggalkan
hadisnya yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah. Sampaikan ajaran aku walaupun satu ayat. Kita ni Nabi tak sebut, dia tak mention ayat di situ. Dia kata mesti pendidikan Islam, mesti guru Islam, guru dah. Ballighu anni walau ayat. Sampaikan ajaran Islam tu walaupun satu ayat, bermaksud keseluruhan, umum. Kita duduk di rumah, kalau tak jadi seorang guru pun kita jadi guru kepada anak-anak. Kita duduk di mana-mana tempat, bila kita menjadi orang Islam, kita akan membawa individu ataupun diri Islam kita ini kepada masyarakat. Kalaulah masyarakat yang di luar sana itu adalah non-Muslim, orang yang bukan Islam, kita ni sebagai contoh kepada orang bukan Islam. Jadi walaupun kita ni hang berpendidikan bahasa Inggeris ke, bukan nanti bahasa Inggeris, dia jadi doktor yang Islamik, doktor juruterbang yang hafiz, yang mati baru ni kan, seorang hafiz, seorang doktor yang hafiz, setiap kali dia nak operation, dia akan sembahyang sunat hajat, minta pertolongan dengan Allah dulu sebelum dia menjadi seorang tukang gunting yang hafiz, tukang gunting yang boleh menyebarkan Islam. Apabila dia pegang kepala orang, dia nak mulakan potongan rambut dia itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Orang kapiak dengar Bismillahirrahmanirrahim, pendengaran itu dapat pahala. Maksudnya luah. Bukan nanti sebagai seorang pendidik bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Tamil ke, bahasa apa ke, janji apabila dia nak sebarkan sebagai Nabi SAW sebutkan tadi ballighu anni walau ayah, dan satu lagi ayat kalau menjadi satu gerunan dalam diri dia, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyah. Setiap kamu itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan disoal oleh Allah, adakah kamu pernah menyampaikan Islam kepada orang yang bukan Islam? Adakah kamu menunjukkan satu contoh? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ataupun innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Hampa nak tengok contoh, hampa tak payah tengok contoh hak lain. Hampa kena tengok contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, innama sesungguhnya aku ni ini diutuskan, bu'istu liutammima makarim, untuk menyempurnakan akhlak. So akhlak yang paling terpuji adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam ceramah Ustaz selalu sebut, kalau kita nak jadikan sebagai contoh Rasulullah SAW sebagai contoh akhlak yang terpuji, adakah dinding di rumah kita, dalam bilik kita itu adanya nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sesuaikan dengan maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan, Al-Quran dan Sunnah yang kita amalkan akan memandu arah tuju kita, sehingga kan Ustaz boleh merasakan sendiri penghayatan yang kita lakukan, kita berasa sejahtera, kita berasa senang, kita berasa tenang, kita rasa makin lama makin kehidupan kita ni terarah yang berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah tadi. Kita berasa seronok, kita dapat cucu, dapat menantu, menantu yang soleh. Dia main jumpa Ustaz dulu, dia sebelum Ustaz kata, Ustaz nak tanya dua sahaja, bacalah Al-Fatihah dan tahiyat akhir. Sebab itu adalah bacaan dalam Al-Quran. Dan berani mai masuk anak Ustaz dah seorang lagi. Cakap tu dulu. Mudah-mudahan dengan pembentukan Al-Quran dan As-Sunnah ini, yang kita amalkan akan menjadi satu pedoman kepada kita, sehingga akan kita orang Islam ni sebenarnya kita adalah berpandangan jauh. Sebab kita bukan sahaja kita nampak kehidupan di dunia, malahan kita nampak kehidupan di akhirat. Setiap apa yang kita buat di dunia ni, Allah Ta'ala akan balas di dunia dan juga balasan kita di akhirat nanti, insya-Allah. Baik, takat tu dulu. Ada lagi soalan? Okey, tak ada. Jadi saya akan simpulkanlah
daripada apa yang Ustaz telah jelaskan, menjawab soalan-soalan kami. Jadi nampaknya macam Ustaz kata, Islam dan Al-Quran itu sendiri bersifat syumul. Allah dah bagi semua segala-galanya dalam Al-Quran, dan Allah nak kita yang berfikir, kita yang kena cari berpandukan Al-Quran. Seperti ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 242, Auzubillahi minasyaitonirrajim, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Allah telah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya, maka hendaklah kamu berfikir. Jadi bila mana Al-Quran dan As-Sunnah sudah memberi segala panduan, itu adalah tanggungjawab kita sendiri sama ada kita ingin mengikuti atau tidak. Jadi Islam telah sempurna, tetapi kita ini yang tidak sempurna. Jadi itulah yang dapat saya simpulkan berdasarkan perbincangan kita pada hari ini. Sekali lagi saya ingin berterima kasih kepada Ustaz kerana meluangkan masa dengan kami, dengan saya, saudara Abid, saudara Syabil sendiri. Okay, terima kasih Ustaz. Ya, insya-Allah. Dan insya-Allah nanti kita jumpa lagi, dan perjumpaan kita ni mungkin kamu sebagai seorang peneraju di sekolah nanti, insya-Allah. Baik, saya doakan perjalanan kamu untuk sampai akhirnya akan berjaya, insya-Allah